So kita tengok soalan 4 dia. Raja menunjukkan satu tangga dengan panjangnya 4.6. So maksud dia tempat ini 4 point. Maksud dia tempat inilah 4.6 yang disandarkan pada dinding tinggi dia 4. Maksudnya dia bagi kita 4 di sini lah. So di sini sebenarnya ada satu segitiga. Ya, ada satu segitiga. Okay. Lepas itu dia minta kita selesai samaan ini. So kalau kamu tengok dalam segitiga ini dia ada Y. So segitiga ini menolong kita dapat maklumat berkaitan dengan Y. Saya tengok kawan kamu ada buat tak? Tak payah Y pun boleh dapat jawapan. Oh okey. Di sini kalau kamu tengok kawan kamu buat di sini. Dari raja, maklumat ini datang dari raja. Cos Y. Hitam terus kejap. Kalau kamu tengok maklumat ini datang daripada segitiga inilah. Cos Y sama dengan 4 bagi 4.6. Bersebelahan bagi hipotenus. So cikgu tengok cara dia buat selesaikan persamaan. So berhati-hati kita ada sin K, cos K, kita ada cos Y pula. Cos Y sajalah kita boleh dapat maklumat daripada raja. K tak ada kaitan dengan raja kita. So mula-mula kawan kamu darab silan. Lepas tu dia nampak ini. Ini datang daripada gambar raja, dia dapat nilai ini. Sampai sini. So di sini apa yang dia buat ialah 2 sin K cos K. Kalau kamu tengok ini. Itu yang datang sin 2K. So lepas tu dia pindah 2. Dapat ini. Sebenarnya nilai ini boleh terus tekan kalkulator lah. Tak apa, kawan kamu sampai sini. Sampai sini. So bila buat sampai sini kita berjayalah dapat apa yang kita nak. Fungsi trigo, ungkapan sama dengan nilai. So kita akan buat jadual lah. Kita akan buat jadual. So kalau kamu tengok ini sin, nilai ini kalaupun kawan kamu perlu cari tapi kita tahu dia nilai positif kan. So sin positif, sukuan 1 ataupun sukuan 2. Cikgu perlu tengok julat dulu. Sini 2K. Soalan kita. Kalau kamu tengok soalan kita ialah K. So kita kena fikirkan dulu. Ini ialah kosong. Ini 720. So maksudnya 2 pusingan. 2 pusingan So kecil sikit So sudut tirusnya. You tahu dah macam mana cari sudut tirus ini, Hidayah tu? Tahu. Tahu kita jawapan sama dengan you tak? Saya dapat 25.77. Kita cek kejap. You dapat 20? 25.77. Yang dekat sin 2K sama dengan 4 bahagi 4.6 bahagi 2 tu kan teacher. Saya dapat 10.23. Tak dapat 4.9.2. Tapi rasa sama je. Mana? Yang ini? Bawah. Kawan kamu apa yang dia buat? Dia pergi buat manual. 4.6 kali 1/2. Dia pergi darab. Ini dapatlah 9.2. Kalau tekan kalkulator memang tak jadi. Itu je saya kata kawan kamu tak ringkaskan. Kawan kamu tak ringkaskan. Kalau kamu tanya saya, cikgu akan galakkan kamu teruslah 4 bagi 4.6 kemudian bagi 2. Terus bagi jawapan yang sudah sama ada awak bagi saya nombor perpuluhan. Awak bagi saya nombor perpuluhan 0.4348 ataupun awak bagi saya pecahan 10/23. Sebenarnya mencukupi dengan pagi ini pun. Hanya kawan kamu tak ringkaskan, dia manual buat, tak apa. Boleh mana-mana satu pun. Kalau tanya saya, cikgu lepek galakkan bagi jawapan ini. So, memang awak yang betul. Sini sepatutnya bagi saya 2 tempat perpuluhan. Boleh So, you punya jawapannya 154.23. 23 So, ini 77 lah. Ini 23. Sepatutnya yang 2 tempat perpuluhan. tu
Cikgu tak cek nilai dia lagi. Tapi cikgu tengok 8 dia sepatutnya 77 lah. Nampak dia punya 2 sepatutnya you punya 23 lah. Cikgu belum cek jawapan lagi. Cikgu tak pasti betul salah lagi. Okay ya. So di sini so sini memang 25.77. Memang kena bagi cikgu 2 tempat perpuluhan ya. So jawapan pertama betul. Jawapan kedua kita tolak. So betul lah kan? Okay. Jawapan ketiga ialah kita buat pusingan kedua. So bila buat pusingan kedua maksudnya macam ini. Ataupun senang aja awak ambil jawapan ini, awak tambah 360 tulis sini. Betul kan? Betul kan? Okay. Lepas tu untuk ini pun samalah. Kamu ambil jawapan ini, awak tambah 360. Sama tak dengan jawapan you? Sama, teacher. Sama Okay, tapi jangan lupa ini 2K. So kita kena buat lagi apakah K? Kita kena selesaikan. So kita bagi 2 lah. So ini 12.86 86 77 point 12 192.86. Teacher. Okey, 86 257.12. Betul? Okey. So memang kena bagi 2 tempat perpuluhan baru betul Okey, so settle soalan ini. Okey, soalan ini ialah soalan yang kita kena lukis segitiga lah. Okey, kejap aja kecilkan sikit. Mana you punya? Bawah. So, kamu nak ikut sukuan pun boleh, kalau tak terus yang biasa pun boleh, tak kisah So, kita tahu sudut cakar, kalau awak nak ikut sukuan, awak memang lukis macam inilah. Awak lukis mana macam ini 4, ini 7. Hanya sebenarnya kalau awak lukis dalam bentuk sukuan punya, sepatutnya awak pubur tau. Yang bawah ini awak kena pubur negatif. Lah teacher. Kena pubur negatif. So, saya rasa awak lupa kan jawapan awak semua negatif sudah hilang. Okay. Itu sebabnya cikgu tidak galakkan pakai ini. Sebab awak kena pandai mana satu saya kena pubur negatif. Sepatutnya ini kena pubur negatif. Kamu tahu kan mana satu nak pubur negatif? Hidayah tu, you tahu tak macam mana nak tengok mana satu nak pubur negatif? Terputus ke Hidayah? Hidayah tu? Terputus ke? Saya seorang ke? Ada? Hidayah tu kenapa? Tahu tak? Ini macam mana kita nak buat keputusan mana tempat nak pubur negatif? Cikgu tak dengar suara you. Kenapa Hidayah tu? Nampak? Terkeluar. Tunggu you masuk semula. Tunggu kejap ya. Tak apa, cikgu sambung. Okay, so satu cara lagi yang kita boleh buat, kita lukis saja satu segitiga biasa. Okay, kemudian ini theta. So kita tahu sisi pertentangan bagi hipotenus gunakan teorem Pythagoras iaitu 7 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Awak tahulah ini ialah 33. Lepas tu awak tulis di tepi sin, cos, tangent. Untuk sudut cakar dia ialah sukuan kedua, sin positif, cos negatif, tangent negatif. Di mana fikir secara perasingan. So bila cikgu tanya apakah cos? So, persebelahan bahagi hipotenus, betul, hanya kena pubur negatif lah. Okay. Kalau tangent, sisi pertentangan bagi persebelahan, dan sekali lagi, tangent kena pubur negatif. Okay. Sudah masuk ke belum? Okay. Sorry, teacher, saya punya connection. Cikgu nak tanya, awak tahu tak kenapa ini negatif? Sebab dia 180. So bila asal dia patutnya positif, tapi bila pindah ke sebelah dia negatif. Cikgu tak tahu cikgu yang ajar awak tengok macam mana. Sebenarnya kita boleh tengok koordinat sahaja.
Kalau kamu tengok tempat ini, sebab kalau awak pubur di sini, maksud awak jarak sini kan. So di tempat ini kan dia nilai negatif. So awak pun negatif lah. Oh, So, okey, kalau faham. tinggi ni, tinggi sampai ini, dia di sini kan. Itu sebenarnya tempat ini positif. Itu satu cara awak hafal lah. Tapi cikgu tak pasti guru awak ajar macam mana. Cikgu waktu tangkar, cikgu ajar secara pasti. Tak ada masalah untuk saya. Janji awak tahu bila nak pubur negatif, bila tak nak pubur negatif. Yang ini sentiasa positif. Ya, ini sentiasa positif. Sebab ini merupakan panjang garis ini. Okay. Boleh ya? Boleh dicakap. Betul tadi sementara tunggu awak, cikgu record untuk kalau puak biasalah. Okey, so kita pergi kepada soalan 6. So kalau kamu tengok 120 ini ialah ada kaitan dengan sudut tirus ya. So kita tahu okey, mula-mula kita ubah dia kepada sudut tirus punya boleh. So kita tahu kalau 120 di sini, so ini 60. So dia akan sama dengan 60, tapi satu lagi kita kena tengok, ini ialah 1 per apa? 1 per sin. 1 per sin kan? Kenapa ada negatif? Silap tu. Cikgu lepek galakkan kamu buat macam ini. Ubah dulu sebab bila dia dalam second kita susah nak bayangkan. So awak ubah kepada sin dulu. So ini ialah sin 120. Lepas tu kita baru buat ini. Okey, 120 dalam sukuan kedua. So tanda positif. Tanda positif, tak payah tulis sebenarnya. Kemudian sudut tirus yang sepadan dengan dia 60. Macam ini. Lepas tu sin 60 ialah satu sudut yang sepatutnya awak hafal. Sepatutnya awak hafal. Tapi kalau kamu masih ingat, cikgu cakap kalau tak boleh ingat apa yang awak buat satu segitiga 60. Cikgu pakai kalkulator aja. Yang cikgu tahu sin 60, cos 60 ada satu ialah 1/2. So sin 60 bukan. Cos 60 baru 1/2. So ini 1, 2. Maka teorem Pythagoras ini. Lepas tu baru cikgu jawab sebelah sini. Sin 60 3/2. So terbalik tulis 2/3. Okay. Boleh? Nilai ini betul lah. Tapi inilah. Okay. Tapi sebenarnya dalam exam, kalau awak tulis macam ini tidak mencukupi lagi. Sebab kita sebenarnya tak pernah hafal cosecant 60 kan. Yang kita hafal sin, cos, tangent untuk 30, 60, 45 dan 0, 90, 180, 270, 360. Benda yang selain daripada itu punya awak sebenarnya perlu tunjukkan. Kenapa awak tahu ini 2/3? Sebab tak tahu kan. Kita tak hafal benda ini. So awak kena tunjukkan dia ada kaitkan dengan sin 60. Kemudian sin 60 ialah berapa. Kemudian baru tulis. Boleh ya? So awak silap ini sajalah sebenarnya. Okay. Silap sebab tanda dia. Okey, soalan buktikan. So awak mula di sebelah sini punya. Okey. Boleh. Tapi macam cikgu kata cikgu sebenarnya tidak galakkan awak buat di sini tau. Sebab ruangan jadi sempit. Kalau awak buat di sini, tengok ini kertas kertas awak. Tinggal separuh aja awak boleh tulis. Ini pendek tak apalah. Kalau panjang nanti tak muat. So cikgu galakkan kamu sambung di bawah. Sambung di bawah supaya awak ada ruangan yang cukup panjang untuk awak. Tapi pendek tak ada masalah lah. Okay, so cotangent ialah, kita tahu tangent ialah sin per cos. So cotangent terbaliklah, cos per sin. Okay, lepas tu awak samakan pengebut, betul? Okay. Lepas tu atas itu kita gunakan rumus trigo jadi 1, kita dapat benda ini. So ini kita kan boleh tulis secara perasingan sebab dia darat saja. Kita boleh tulis secara perasingan. So lepas tu 1 per sin ialah cikgu tak apalah 1 per sin ialah cosecant, 1 per cos ialah secant. So ditunjukkan. Okay, betul? Okay, settle. Apa-apa you terus tanya saya. Okay, soalan 8. So mula-mula you buat 1 per cos. Lepas tu cos ialah, okay, betul. So langkah pertama sudah sampai kan. Tapi jangan lupa kita kena modify jawapan So you modify di mana? Okay, you dah modify Jangan lupa kita kena modify jawapan Okay, lepas itu kita buatlah cos positif sukuan 1 dan 4. Sudut tirus yang sepadan dengan dia 60.
Okey, so nak lukis gambar raja tak nak lukis gambar raja sebenarnya tak ada masalah. Janji sendiri tahu sebab gambar raja tak ada markah. Hanya cikgu tulis di sini untuk kawan yang tak tahu. So kita ada satu di sini, sukuang 1 punya. Satu di sukuang 4 60. So jawapan pertama kita ialah inilah. Okay, itu yang tapak 60. Jawapan kedua kita ialah ini. Itu yang tapak 300. Okay, 360 tolak 60 iaitu 300. Okay. So untuk, dan jangan lupalah kita ada 2 pusingan. So kita kena buat pusingan kedua. Sebab pusingan kedua tak payah buat semula. Ambil saja jawapan ini tanpa 360. So awak tapak 420 betul. Okay, awak tapak 420 betul. Lepas tu ambil pula jawapan ini tanpa 360. Okay, betul? Okay. Sebenarnya dalam exam awak kalau awak nak terus tulis saya 60, 300, 420, 660 pun boleh. Tak payah tunjuk ini pun tak apa. Tunjuk baiknya ialah awak tahulah mana tatanya. Okay. Tapi exam kalau awak nak jimat masa, awak boleh terus bagi saya ini aja. Okay. So ini ialah 2 titak. Nak dapat titak kita bagi 2 lah. Okay, betul? Cikgu lupa cek jawapan. Sekejap, cikgu cek jawapan kejap. Soalan 8. Oh, ini yang awak kata dia minta jawapan dalam unit pi. So kita tukar baliklah. Kalau awak tak biasa tukar di sini, awak boleh dapat jawapan ini baru awak tukar balik. Okay? So kita tukarlah. So ni Taja nak tukar kepada radian? Darab radian bagi 180. Okay. Darab pi bagi 180. So yang pertama ini dapat berapa pi? 0.52. Pecah. Saya pecah. Oh, Bagi pecah. pecah. Okey, jap. 1/6. Tuh. You buat saja 30. Sebenarnya pi kita tak nak hilangkan. So pi kekalkan. Buat ajalah 30 bagi 180. Kalkulator kira. Kita tak payah manual buat. Tekan aja 30 bagi 180. Bagi jawapan dalam pecahan. 1/6. 1/6. Okey, yang kedua. 5/6. Okey, 5/6. Lepas tu 7/6. 7/6. Lepas tu 11/6. Okey. Macam soalan ini awak mesti kena tukar lah ya. Kalau tak tukar tak dapat markah penuh lah sebab ada arahan khas. Kalau dia tak ada arahan khas, awak tulis sini, cikgu terpaksa kata cikgu tak pasti. Tapi sepatutnya lah. Sepatutnya kalau dia bagi julat dalam radian, kita sepatutnya buat benda itu dalam radian. Sepatutnya. Okay? Tapi exam sebenar saya tak pasti. Adakah awak ditolak markah? Okay? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 9. Okey. Cikgu minta tunjukkan. So awak mula dari sebelah sini Okey. Ni. So apa yang awak buat? Tangent kuasa 2S, awak pakai rumus identiti asas kan? Teacher. Betul. Okey, yang belakang tu awak salin. Lepas tu awak tengok ini dengan ini boleh potong. So awak tapak ini. Lepas tu awak gunakan rumus sudut berkanda. Boleh? Okey, betul. Ditunjukkanlah. Okey, lakarkan graf. Cikgu salin Awak ada salin tak? Okey, cikgu salin Y sama dengan 3 cos 2S tolak 1. So nak buat ini, mula-mula kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu 2 pusingan. Okey, cikgu nampak awak punya asal ni tak apa 2 pusingan, ending sepatutnya 2 pi lah. Okey, tapi nanti awak padangkan sebab dia nak sampai pi. Okey, betul lah. Betul kamu kena move balik label di sini. Pasti baru kan? Oh, teacher lupa. Kena lupa label baru maksudnya sinilah label 1/4. Ini pi per 2, ini 3/4 pi, ini pi. Okey, memang sebelah sini lepas tu kita padam lah. Memang betul lah awak padam.
Memasa lepas ini kita kalau lupa padan, macam awak dia, kalau awak lupa padan sebab awak tak erti buat bahagian bilangan penyelesaian pun okey dok, cikgu tak tolak markah pun. Okey. Okey, 2 pusingan. Lepas tu nampak 3, kita sepatutnya buat 3. Kita sepatutnya asalnya ini 3, kosong, negatif 3. Sorry. Pasti asal di sini kan. Pasti asal di sini kan. Tengah-tengah. Okey, ini, kemudian ini ini tempat negatif 3. Lepas tu nampak tolak 1. So awak tolak 1 lah. Okay, 3 tolak 1 jadi 2. Betul. Kosong tolak 1 jadi negatif 1. Negatif 3 tolak 1. Nilai ini tak tulis. Oh, negatif 3. Oh, saya ingatkan tak payah tulis. Kena sebab graf awak sampai. Kecuali benda ini mungkin kita buat pantolan ke atas, kemudian benda itu sudah tak ada lengkung di sini, maka tak payah tulis. Ini ada lengkung, kena tulis. So negatif 3 tolak 1. Negatif 4. So kena tulis ya, kena tulis. Kalau kita tolak markah tau. Kena tulis. Sebab awak masih ada graf di kawasan ini. So kita tulis ini negatif 4. Okay, lepas tu awak letak pasti X di sini. Dia memang lebih dekat kepada negatif 1 lah. Okey lah, yang lain tu okey. Hanya ini saja awak tertinggal. Okey, lepas tu kita buat bahagian seterusnya yang awak tak berapa pandai buat punya. Ini soalan berapa? Soalan 9. Okey, so kalau kamu tengok soalan 9 ni, okey, mula-mula kamu cikgu move berapa baris yang penting kejap. Cimat luangan sikit. Okey. Kalau kamu tengok yang cikgu minta awak selesaikan punya ialah 3 kurungan tangent kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x sama dengan x per pi tolak 2. Yang awak lakar punya ialah y sama dengan 3 cos 2x tolak 1. Okey. Yang kita nak lakar nanti ialah satu garis lurus Kalau kita nak lakar ialah satu garis lurus, sangat pasti persamaan baru ini tidak ada trigo. Sebab trigo tak akan keluar garis lurus. Okey. Tapi kalau kamu tengok ini dengan ini, sini ada cos 2x tapi sini ada banyak benda lain. Dan kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini sebenarnya ada kaitan dengan A. Kalau tengok A. Awak berjaya putih ke awak tak berjaya putih boleh pakai saja. Cuba tengok ini. Okay, cikgu pun salin dia keluar. So, yang pentingnya sekarang ialah kamu nak gabungkan 3 persamaan ini supaya awak bentuk satu persamaan yang langsung tidak ada trigo. Okay. So, pertama yang awak nampak ialah ini. Dia serupa kan? Teacher. So, bila awak gabungkan dia, apa yang awak boleh tulis? Walaupun masih ada trigo, tapi kurang sikit trigo. So, apa yang awak akan tulis? 3 dalam kurungan tu cos 2x. Okay, sama dengan x per pi tolak 2. Okay, so next yang kita nak pakai ialah inilah. Ialah ini. Dengan ini. So, kali ini kamu tengok, kedua-dua ini ada trigo yang sama, iaitu cos 2x. So, sekarang awak kena fikirkan ialah macam mana saya nak gabungkan dua ini supaya tak ada cos 2x. Kalau nampak shortcut boleh buat cepat. Kalau tidak, kita buat cara lambat. Janji hilang cos 2x. So, apa you nak buat? Yang negatif 1 dekat persamaan y sama dengan tu, kalau bawa sebelah boleh? Okey, boleh. Ikut awak saja. Janji awak buat kerja ikut algebra dia. Okey. Biru lah. Okey. Ini So awak buat, awak bawa dia ke situ maksudnya y tambah 1 lah. Teacher. Sama dengan 3 cos 2x. Okey, lepas tu? Lepas tu kan dah sama kan? Boleh potong. Sudah sama. So, potong jadi apa? Y tambah 1 sama dengan x per pi tolak 2.
Okay. So kalau kamu tengok sampai sini, awak berjaya lah. Karbon 3 persamaan atau tempat 1 persamaan yang langsung tak ada trigo. Khasnya bila dia kata garis lurus, memang takkan keluar trigo. Hanya persamaan ini belum diringkaskan. Tolong ringkaskan kejap. Y sama dengan X per pi negatif 2 tolak 1 tolak 3 terus. Tolak 3 lah. So, boleh tapak ini awak diberi markah pertama lah. Tak untuk buat benda ini sebenarnya tak ada kaitan dengan trigo pun. Kita punya kemahiran algebra aja. Okay. So, kerja yang seterusnya ialah awak perlu lukis garis ini. Bukan lukis. Lakarkan garis ini ke dalam graf kita. Sebab ayat itu dia kata dengan menggunakan paksi yang sama. Maksudnya benda yang awak nak lakar nanti ialah lakar pada graf yang sama. Terus conten di atas ini. Okay, terus conten di atas ini. So, kalau kamu tengok persamaan ini ada S, ada Y. Kalau kita nak lakar dia, cara lebih senang ialah kita buat jadual. Dapat 2 titik cukup sebagai garis lurus. So, nak dapat 2 titik ini, awak ingat cerita ini tak tahu? Oh, ganti ke teacher? Ganti. Tapi nilai S apa yang sesuai? Kalau inilah graf awak. Pi boleh? Ke tak boleh? Boleh. Dia memang digalakkan awak ambil hujung dia. Maksudnya awak ambil kosong dan pi. Memang digalakkan ambil hujung dia, kosong dan pi. Kecuali nanti kita punya nilai Y yang kita kira itu keluar daripada julak ini. Kalau kita tengok ada keluar 1 kosong 1 pi. So kita cuba 1 kosong 1 pi. Kira kejap kalau S kosong Y berapa? Negatif 3. Okay. Kalau S ialah pi? Negatif 2. Negatif 2. So dia sesuai tak sesuai ialah awak cuba tengok nilai ini. Negatif 3, negatif 2. Ada tak dia berada di dalam ini? Ada teacher. Ada, maksudnya sesuai. Okay. Kalau sekarang awak pilih titik ini, awak kira-kira nilai ini ialah negatif 5. Maka tak sesuai. Sebab negatif 5 terkeluar daripada negatif 4. So kalau ini berlaku, apa yang awak buat, janganlah ambil pi. Ambillah nombor. Biasanya bila ambil nombor lain, cikgu akan galakkan kamu ambil separuh dia. Maksudnya kalau sekarang 0 sampai pi, awak ambil pi per 2. Tapi kalau awak nak pakai 3 per 4 pi, cikgu pun tak kata salah. Tapi teknik yang lebih bagus ialah awak ambil separuh dia. Tak sesuai, separuh lagi. Sama ada separuh di depan ataupun separuh di belakang. Sampai awak boleh dapat 2 titik, dia punya koordinat Y dalam julak ini. Maksudnya daripada negatif 4 sampai 2. Faham ya? So sekarang cikgu plot titik ya. 0, negatif 3. 0, negatif 3. So kita label je lah satu tempat negatif 3. So satu titik di sini. Kemudian satu lagi pi negatif 2. So label je lah mana tempat pi tu. Asalkan di antara mereka lah. Awak buat satu titik. Lepas itu awak sambung dengan garis. Okay. Awak sambung dengan garis. Okay. Boleh lukis garis ini dengan betul. Baru awak akan dapat markah kedua. Okay. Soalan tanya kita ada berapa penyelesaian. So sekarang tengok garis merah ini dengan lengkung awak. Mereka bertemu berapa kali atau bersilang berapa kali? 2 kali kan teacher? 2 kali. Satu di sini, satu di sini. Jangan lupalah tulis jawapan dia. Mana tempat nak tulis? Kejap. Ada ruangan dah. Sorry ya, cikgu kena cari ruangan. Kalau tidak nanti saya tak boleh edit nanti. Okey, ada ruangan. So tulis di sinilah. 2 penyelesaian. Jangan lupa tulis di bawah dong. Jangan dalam gambar raja itu awak labelkan ada 2 titik persilangan tapi tak tulis keluar. Mesti tulis keluar baru dikira awak bagi jawapan. Sorry ya. Okey. Kita sambung lagi. Soalan 10. Kata tak dibuat Okey, tak apa. Kita cuba. Okey, buktikan. So, awak nak mula dengan mana?
Kod X tu tukar jadi 1/10x. Okey, boleh ya? Kita mula dengan ini. Buat aja. Nanti kalau James, apa yang awak boleh buat, cuba pula mula dengan sebelah kanan. Okey, kita buat ini dulu. So, ini ialah 1/tangent X tolak tangent X. Okey, sambung. Lepas tu saya sangkut. Sini awak terus sangkut, kata apa. Kalau kamu tengok sini, dia tak ada sin cos. So, sini awak jangan buat apa sin per cos, cot per sin lah. Sebab kalau buat itu, dia akan lagi jauh daripada keadaan sebenar. Sebab di sini awak langsung tak nampak sin cos. Okey. Tapi awak apa nampak? Di sini ada 2 sebutan. Di sini ada 1 sebutan. So, apa kita boleh buat? Ke-1 ke? Kita cantumkan dia. Macam nak cantumkan dia? Jadi tan 2x. Okey. Kita samakan pengebuk dia. Macam ini. 1 tolak 2 tolak 3. Kalau cikgu suruh awak kira manual, apa yang awak buat? Awak samakan pengebuk dulu kan? Kerja yang sama. So, apakah pengebuk dia? 1. Tangent X lah. Boleh. Tangent X kali 1 masih tangent X. Okey teacher. Okey. So, bahagian atas ini? 1. Okey, belakang? Tolak 1. Samakan pengebuk. Maksudnya ini kita akan buat darat tangent X. Darat tangent X kan? Jadi tan X. Tangent kuasa 2X. Boleh? Sama tak? Okey teacher. Sama kan? Okey. Kalau saya pun, saya akan jam di sini. Memang daripada ini nak pergi ini susah. So, apa yang saya akan buat ialah apa yang saya akan buat pula, cikgu cuba dengan ini. Sebab kalau saya nampak ini, saya nampak tangent 2x. Dalam otak saya boleh fikirkan ada rumus boleh pakai. Betul tak? So, kita cuba ini pula tengok. So, ini ialah 2/tangent 2x. So, cikgu tahu nanti susah nak tulis. Kita tulis 2 bahagi dulu. 2 bahagi tangent 2x. Okay. So, masukkan rumus 2 bahagi 2 tan x per 2. Lepas tu bahagi 1 tolak tan cos 2 x per 2. Okey, ini maksudnya ubah kepada darab. Kejap, cikgu move theta. Okey. Ubah kepada darab 2 darab 1 tolak tan cos 2x bahagi dengan 2 tan x. Okey. Boleh ringkaskan? 2 dengan 2 boleh potong tak boleh? Okey, boleh. Sebab bawah itu tak ada tambah tolak boleh. Okey. Apa awak dapat? 1 tolak tan cos 2x. Bawah bahagi tan x. Tangent x. Kamu nampak tak? Awak sudah bertemu. Kenapa? Okey, maksudnya untuk soalan ini dari kiri awak boleh buat sampai tengah-tengah ini. Dari sebelah kanan pun kita tak sampai akhir, tak sampai apa yang dia nak. Tapi kita boleh sampai sini dan mereka telah bertemu. So, macam mana awak nak hantar jawapan kepada saya? Okay, ini cara fikiran kita. Tapi macam mana kita nak hantar jawapan? Ini cara awak hantar jawapan. Okey. Ada 2 cara awak hantar jawapannya. Okey, kalau saya, okey, cikgu akan tengok. Kalau saya mula daripada kanan, cikgu boleh buat 4 baris. Lepas tu saya berhenti. Kalau mula daripada sebelah kiri, saya boleh buat 2 baris saja. Ini lebih pendek kan? So, jimat tenaga, apa yang saya akan buat ialah cikgu akan salin benda ini. 1/tangent x. Apa nak cikgu salin ke atas? Tolak tangent x. Okey teacher. Lepas itu, cikgu tulis lagi cot tangent x tolak tangent x. Dibuktikan ataupun ditunjukkan. Mana? Memang boleh ada soalan macam ni. Nak buat kiri ke kanan tak jadi. Kanan ke kiri tak jadi. Tapi mereka bertemu di tengah-tengah jalan. Hanya masalah bila kita nak hantar jawapan.
Kita tak boleh hantar tengah-tengah macam ini. So apa yang awak buat ialah awak potong ini, benda ini awak tulis di bawah ini tapi dengan arah yang terbalik. Dari bawah ke atas. Oh, okey teacher. Okay. So ini sebab cikgu curi tulang lah. Sebab cikgu nampak ini pendek. So cikgu mula sini pergi ke atas. Sama juga awak boleh mula sini kemudian sambung ke atas macam ini. Boleh. Maksudnya awak boleh tulis macam ini. Sebelah hitam punya. Boleh juga. So lepas tu awak buat sama dengan. Lepas ini awak pergi ini. Ini awak pergi ini. Awak buat saja 2 darab 1 tolak tangent kuasa 2S per 2 tangent X. Ataupun sebenarnya ada orang dia akan ubah sikit, dia tulis macam ini. Dia move 2 itu keluar. Okay. Di mana kita tahu kan, apa-apa kalau saya darab 2 per 2 ialah 1. Apa-apa kalau darab 1 akan dapat dia balik. Tapi memang terus terang, kalau cikgu bagi ini, sampai bila pun kita tak akan fikir ini. Tapi sebab ini kita tahu. So, boleh So, lepas itu, cikgu saling terbalik lah. Saling dengan arah terbalik. Boleh So, cikgu masuk balik 2 ke sini ya. Masuk balik ke sini lah. Lepas tu, saling ke atas. Maksudnya 2 bahagi 2 tangent X. 1 tolak tangent kuasa 2X. Kemudian ini sama dengan 2 bahagi tangent 2X. Kemudian ini sama dengan 2 per tangent 2X. Dibuktikan ataupun ditunjukkan. Okay. Cikgu kecilkan untuk kamu tengok. Ini dia. Mana soalan dia? Soalan atas ini. Kejap. Sudah kacau semua. Mana dia? Okay. So kalau kamu tengok kamu boleh mula mula di kiri sini. Lepas tu sampai kanan. Ataupun mula daripada kanan sampai kiri. Dalam exam awak hantar salah satu kepada saya lah. Tapi sebenarnya waktu kita buat kita dua tempat jalan tau. So apa maksud saya ialah macam tadi kalau kita buat 2 ni, lepas tu awak buat keputusan nak pilih ini sebab lebih pendek. Alasan hanya semata-mata sebab ini lebih pendek. So awak habis tulis ini mungkin awak boleh potong sajalah. So awak beritahu orang, saya nak ikut ini. Boleh faham? Itu memang faham teacher. Memang ada soalan macam ini. Nak jalan kiri ke kanan tak boleh, kanan ke kiri tak boleh. Kita perlu jalan 2 arah baru nampak dia. Tapi sebenarnya soalan ini kalau saya mampu kanan ke kiri dah. Kiri ke kanan memang cikgu tak mampu fikir. Okey, kita pergi kepada soalan 10B ya. Muat ke? Tak muat. Cikgu hantar ke bawah. Buat bersama-sama So soalan 10 apa cikgu tekan ni? Okey, soalan 10B ya. So kita nak lakarkan ini macam awak kata senang aja lah. Berapa kali cikgu kena lukis? 2 kali. 2 kali ya. Sampai suruh saya berhenti ya.
So cukup ke belum? Banyak dia. Tak muak lah saya. Oh, yang sampai 2 tu. Ya ke? Cikgu sudah ngangam ke sudah terlebih? Terlebih separuh ke? Ini sudah lebih kan? Okey, fikir betul-betul. Okey, ini saya padang. Ini perlu padang ke tak payah? Separuh atas ini. Perlu je. Okay, ini perlu, alamak, dia perlu padang habis. Bawah? Bawah tak payah. Bawah tak payah. Cikgu punya kurang cantik sebenarnya cikgu tak boleh pusing masuk Tak apalah kan. Okay, so ini dia. So ending mesti 2 pi. 2 pi So kita kena masukkan nilai. So kalau kamu tengok sini 2 pusingan maksudnya ada 8 tanda lah kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kira kejap tanda pertama. 1/4 pi. Okay, sambung. 1/2 pi. 3/4 pi. Pi. Lepas tu 5/4 pi. 3/2 pi. Lepas tu 7/4 pi. Okay. Lepas tu 2 pi betul? Okay. So macam saya cakap tadi kalau soalan ini sebenarnya dia tak nak begitu banyak. Tapi kalau awak memang tidak berniat nak buat bawah itu tak padam pun tak apa Okay. So untuk untuk graf tangent kita tak berapa nak label inilah sebab dia tak ada nilai maksimum minimum. So tak payah label pun 1, -1 tak payah. Tak payah. Label sebenarnya salah. Kalau siapa pergi label 1 di sini, -1 di sini dikira salah. Okay. Sebab itu bukan nilai maksimum, nilai minimum dia. Tangent tak ada nilai maksimum, tak ada nilai minimum. So ini graf dia lah. Okay, sekarang kita cuba buat ini yang awak kata tak biasa buat punya. Okay, kejap. Cikgu saling 3 persamaan duluan. Okay, kita ada daripada yang dia minta kita selesai punya ialah 2 per cot tangent X tolak tangent X sama dengan 1 tolak X per pi. Yang dia minta kita lakar Y sama dengan tangent 2X. So kalau kamu tengok ini, dia ada lebih sikit ini kan. Dan kalau kamu tengok ini, dia sebenarnya ada kaitan dengan atas. So kita perlu pakai juga apa yang dia minta kita putih tu. Okay. So sekarang kalau kamu tengok soalan minta kita lukis garis lurus juga. Okay. Maksudnya cikgu kena gabungkan 3 persamaan ini. Cikgu nak buat trigo yang ada. Okey, katakan ini persamaan 1, 2, 3. So, you nak mula mana satu dulu? Cikgu ikut awak. Ingat idea nak buat trigo. 1 dengan 2 tu. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Kalau kamu tengok, ini dengan ini serupa. So, cikgu boleh dapat apa? 2 bahagi. Kalau saya terus darab boleh? Boleh? Okay. Cikgu tulis dululah takut kawan kamu nanti yang baca itu tak faham. So 2 bagi 2 tangent 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Okey, baru jadi bahagi maksudnya 2 per 1 darab dengan tan 2x bahagi 2 sama dengan 1 tolak x per pi. Okey, sambung. 2 dengan 2 bawah tu boleh potong. Boleh. So, dapat tangent 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Okey, tapi tak cukup lagi sebab kita tak nak trigo langsung. Persamaan 2 belum pakai? Yang ganti je 82x dengan 82x. Dia je. So, kita dapat y sama dengan 1 tolak x per pi. Ini perlu buat jadual tak? Kena. Ada S, ada Y, kita buat jadual. Okey, tapi sebab awak ada jawab soalan ini, maka jangan lupa padan jawapan dulu. So, kita nak julat daripada 0 sampai 3/2 pi. Yang lebih buat kena buang. Ini kena buang. Ini, okey, sampai sini je dia nak. So, ini pun kena buang. Kita kena buang. Kalau tidak, nanti jawapan kita salah. Ini kita buang. So, atas ini pun saya buang. Sorry ya, cikgu buang semua. Okey. Atas saya buang, bawah tu cikgu masih ada lah. Sampai 3/2 saja. Okey, so bila kamu nak buat jadual, apakah nilai S yang sesuai?
Kosong dengan 3/2 pi. Selalu ambil depan dan belakang. Okey, kosong masukkan. Dapat 1. Okey. 3/2 pi. Saya dapat negatif. Macam mana you kira? 1/3. Nanti cikgu tengok kejap. Mama dapat negatif. Apa jawapan dia? Negatif 2.64. Saya rasa tak. Maksudnya awak okey, kejap nanti cari kalkulator cikgu kejap. Ya memang awak seorang saja hari ini. Sedih dia. Kejap, tunggu kalkulator keluar kejap awak kalkulator warna apa? Color hitam. Kalau gila. Dia ada 2 baris punya ke dia tak ada 2 baris punya? Dia 2 baris. 2 baris Kalau je. 2 baris cikgu tak patut pakai ni, tak pakai satu lagi. Ini yang 2 baris kalau tak silap saya. Kejap. Mana ni? Okey, ini. Kecil sikit Dia memang saiz macam ini. Cikgu enlarge. Okey. Cikgu enlarge macam mana? Ini tak boleh enlarge. Okey. So, cara awak tekan? 1 tolak. Okey, 1 tolak 3/2 bahagi dengan pi. 3/2. Ini pi ni? 3/2 bahagi. Okey. Okey. So, sepatutnya ialah patutnya negatif 1/2 atau dalam negatif 1/2. Okey. Awak lupa tekan pi ni Okey. So, untuk tangent kita tak risau tau sebab tangent dia punya pasi y memang tidak ada nilai maksimum minimum. So, biasanya okey je nilai ni sebab memang tak ada kan. So, maksudnya bebas apa-apa nilai pun boleh. So, janji awak ingat dia, okey, positif kalau 0,1 awak label lah di atas, tak logik dia di bawah kan. Okey. Kalau negatif setengah, logiknya di bawah lah kan. Negatif setengah. So, cikgu plot titik 0,1 sini. Lepas tu cikgu plot titik 3/2 pi negatif setengah. Okey. Lepas tu cikgu lukis garis lurus. Awak mesti kena gunakan pembaris untuk lukis garis lurus ini Okey. So, bila? Berapa kali saya bertemu? 4 teacher. Buat besar sikit. Ya, 4 kali So, kalau kamu tengok ini dia lah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So, kita tulis jawapan kita. Apa ini? Kita tulis jawapan kita 4 penyelesaian. True. 4 penyelesaian. Okey. So, nanti kita ada lagi cikgu hari ini sampai sini sebab soalan 11 dan 12 pun soalan yang ada bilangan penyelesaian kan. Cikgu nak awak cuba. Sudah buat 2 kali dengan saya, sepatutnya boleh buat sudah. Okey teacher, esok saya hantar. Okey. Mana nak stop record. Okey. So, cuba buatlah.